dibolehkan membaca doa dari Al-Quran ketika sujud. Okey, ketika rukuk dan sujud tak boleh baca ayat Quran, Al-Fatihah pi rukuk, surah-surah pi sujud, bukan. Cuma boleh baca bila mana doa-doa dalam Al-Quran. Contoh sujud nanti, Rabbana zalamna anfusana wa illam, contohnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa itu ada dalam Al-Quran, ayat-ayat surah, tapi dia doa, boleh kita guna. Nida Allahu Akbar ketika sujud, kan, kul a'udzu birabbin nas, baca pula 3 kul, bukan. Tempat dia tadi Al-Fatihah surah, Al-Fatihah surah, itu tempat Al-Quran. Talai itu tak ada bacaan surah dalam ketika rukuk ataupun sujud, tuan-tuan. Dengan niat membaca doa, bukan membaca Al-Quran. Keterangan selengkapnya diuraikan di pembahasan tentang berdoa ketika sujud. Menyimak rambut yang menjuntai ke bawah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'atin la akuffu asy-sya'ra wa la thiyab." Aku diperintahkan untuk sujud dengan bertumpu dengan 7 anggota sujud, dan aku dilarang untuk menyikat rambut dan melimpih pakaian. Nampak dalil ni larang kita bila kita semayang kena tumpu 7 anggota sujud. Kemudian tak boleh kita sebok rambut. Bahasa mudah perleh, kita tarik remah kita. Rambut panjang, dia selok rambut. Sujud saja, ada pedar rambut dia. Jangan. Nabi larang, biar jatuh lagu mana pun terjuntai lagu tu lah. Dan tak boleh kita sing-sing pakaian kita. Dia ambil uduk tadi tu, dia sing-sing, tak sangka. Kita ambil uduk, tak apalah. Nak main semayang, terjatuh balik sing-sing ni. Tu Nabi ajar. Tak ada kita biar sing-sing balik. Dia kena buka balik tempat yang kita duduk sing-sing tadi. Itu larangan Nabi. Kalau tuan puasa dalil ni agak bercanggah. Tadi Nabi pesan kita semayang dahi kena lantai. Tiba-tiba dah rambut panjang, bila jatuh tujurai, rambut kita tindan dahi kita ni. Jadi semayang atas rambut baru kenakan lantai. Sebab tu saya duduk sebok, duduk tarik remoi. Jawapannya ada 2. Pertama sekali Nabi ajar semayang pakai kepiah, tutup kepala dalil dia. Nak semayang sunnahnya tutup kepala. Apa dia? Kita orang perlis kita ni, orang belah Malaysia, kepiah, songkok, tok lebay, pakailah. Tempat Turki dia topi Turki dia tu, kepiah dia besar bulat. Pi kat Indo pula dia pakai wok, kepiah wok dia tu. Pi dekat Arab pula dia pakai apa, serban, dia pakai ni kan, dia punya ikat sebagainya. Jadi ikut tempat kan. Sunnahnya tutup kepala. Jadi saya main masjid ni tak, dan kepiah tak ada jumpa, cari dalam kereta tak ada. Nak semayang rambut panjang. Sekali lagi semayang, jatuh rambut, biar jatuh lagu mana pun. Tak payah duk tarik remeh tuan. Sebab larangan tadi. Nampak cerita dia, dah tahu sunnah ada tutup kepala, cari kepiah, cari apa sebagainya. Kalau tak ada, baca tak ada. Tak perlu kita duk tarik remeh untuk kita sujud. Dan juga sama tadi, sing-sing baju tadi, sama juga. Pakaian kita pun sama tuan. Tidak menghadapkan jari-jari ke kiblat. Seringkali hal ini kita jumpai di kalangan kaum muslimin, padahal mereka mampu untuk melakukannya. Semayang macam mana? Dia buh tu. Dia buat ikut dan dia. Ustaz lama dah buat zuhur, buat lagu tu. Asar buat lagu tu. Selagi subuh buat lagu tu pula. Bukan. Semayang mesti ikut Nabi. Sebab apa Nabi ajar? Arah kiblat. Ada yang membiarkan jari kaki ke arah membelakangi kiblat. Ada yang sujud sambil bertumpu dengan ujung-ujung jari tangan. Jadi bukan mengikut dan tuan. Nak buat kot lentang tak apalah, berenang kuat lentang kot tu, kot ni ke apa ke, kupu-kupu ke apa ke, itu hak tuan, gaya bebas. Semayang ikut contoh Nabi, bukan kata ikut orang. Sebab tu semayang, sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah kamu seperti mana kamu lihat aku semayang. Iaitu Nabi semayang macam mana, tiru Nabi semayang tuan. Dalam telapak tangannya diangkat. Semua ini menunjukkan kurangnya kesulitan mereka dalam bersujud. Ada Nabi SAW suka menghadapkan anggota tubuhnya ke arah kiblat ketika sholat, sampai beliau menghadapkan jari jempolnya ke arah kiblat. Semayang dalil Nabi kata arah kiblat. Takbir pun tapak tangan arah kiblat. Sujud pun jari semua ni arah kiblat. Bahkan nak tahiyat pun tuan, tekan jari ni ke bawah, pergi ke arah kiblat kalau mampu tuan. Jadi kan kita tengok balik macam mana Nabi ajar. Bahkan nak tahiyat pun at-tahiyatul mubarakatus salawat ni tu kena talar betul ke arah kiblat. Bukan atas sungguh, bukan bawah ni. Sebenarnya talar betul ke kiblat. Tu ada 3 pilihan. Pertama, at-tahiyatul barakatuh asyhadu alla, kita angkat. Orang buat lah ni. Pun sahih juga.
Macam mazhab Syafi'i dia pegang asyhadu alla ilaha illallah tu baru dia angkat jari. Tapi dalil yang lebih umum yang jelasnya ketika at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah sampai habis. Tu doa. Mula doa ni at-tahiyat doa dah sampai habis. Angkat statik tanpa jatuh. Tinggi dak, bawah dak. Dia tala arah kiblat betul. Ataupun tuan-tuan dalil yang ketiga menggerakkan jari at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah sampai habis pun sahih juga. Ustaz, saya remah mayang tepi kawan saya ni. Jari dia tak berhenti Ustaz. Kacau Ustaz. Nabi ajak pula, mudah. Mata semayang tengok lantai, tempat sujud. Qiyam tengok tempat sujud, sujud tengok tempat sujud. Tapi tang at-tahiyat Nabi kata apa? Aku alihkan pandangan aku, lihat jari aku. At-tahiyatul mubarakatus. Tengok jari kita tuan. Dia tak ada isu kata jari dia laju ke pelan ke. Oh Tok Imam baru nak mula. Oh Tok Bilal laju Tok Siok tak gerak apa lagi. Bukan tengok jari orang, tengok jari kita. Nampak? Dalil ada tuan. Tak gaduh dia nak gerak laju ke, itu hak dia. Ni baru nak gerak ke, ni gerak daripada awal ke, terpulang tuan. Betul-betul belajar tuan. Oh di situ ada keluasan. Cuma mazhab ni dia ambil dalil ni, yang ni ambil dalil ni. Itu jadi mazhab. Yang kita belajar ni ikut Nabi. Oh punya semua tu ada Nabi buat. Tak kata siapa kata hang geng hang, aku geng aku, kita geng Nabi, ikut Nabi tuan. Itu yang sahih tuan. Semoga Allah membimbing kita untuk bisa melaksanakan sunnah-sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cara lagu ni semua ni salah. Dia mesti ke arah kiblat jari jemari kita. Tidak menempelkan kaki di lantai. Tu dia. Yang ni lagi salah tuan. Dia angkat kaki dia, panggung tuan. Panggung kaki. Ada sebagian orang yang sujud sambil mengangkat ujung kakinya ketika sujud. Macam biho tuan, katu tu. Dia buat biho katu tak apalah. Ada drop belakang tu. Ni kita mayang bukan main katu biho tuan. Sehingga tidak menempel lantai atau alas sujud. Tindakan ini termasuk perbuatan yang membahayakan karena bisa menyebabkan sujudnya batal. Karena dia belum melengkapi 7 anggota sujud yang diperintahkan Allah melalui Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita angkat kaki lagu ni menyebabkan boleh batal sembahyang. Sebab apa? 7 anggota sujud tak kena. Pertama, dahi hidung. Kedua tadi, 2, 3 tapak tangan. 4, 5, apa tu? 4, 5 tuan. Yang mana 2 lutut, 6, 7 dia punya kaki ni. Jadi kaki ni 2 ni mesti kena lantai. Merapatkan kedua tangan dan meletakkannya di bawah dada. Kebiasaan ini kerap kita jumpai di kalangan wanita ketika sujud. Tuan, baru perasan. Laki semayang tak apalah. Orang perempuan semayang dia akan semayang, tangan dia rapat kepit, kaki dia kepit belakang. Macam mana tuan? Apa dalilnya? Bahkan buku pun banyak keluar aku ni. Bila tengok dari segi hadis, contoh yang betul, tak ada satu riwayat penjumpa kata semayang laki perempuan berbeza. Buktinya apa? Sallu kama ra'aitumuni sholli. Solatlah kamu seperti mana aku semayang. Aku ni siapa? Nabi. Nabi semayang macam mana? Itulah kita semayang. Kalau betul ada dalil yang khas khusus, orang perempuan jangan tengok aku, tengok Aisyah, Fatimah, Zainab, mesti ada. Takkan daripada dulu semayang ni sampai keluar tak ada riwayat yang sahih, tak jumpa. Jadi cuba tuan-tuan, yang jadi beza ni apa dia? Ini pandangan-pandangan ulama. Sebab apa? Orang perempuan ni sifat dia, dia pemalu, dia perempuan, dia ada aurat, taklah kena buka besar pada lelaki sebenarnya. Itu hujah-hujah yang ada. Jadi pandangan ini dah jadi pandangan ada mazhab yang pegang, kita meraihkan, itu saja. Cuma kalau kita tengok balik dari segi hadis, tak jumpa kata perbezaan. Bahkan sahabat Nabi pada zaman Nabi dulu ni umur dadak, ulama wanita tuan. Aku semayang seperti mana Nabi semayang. Sahih. Buat tadi contoh tadi bang. Betul sih awal ada orang kata beza sebenarnya, itu pandangan-pandangan. Yang betulnya tak ada beza. Cuma tak ada lah kita semayang ni orang buka macam lelaki semayang tu, dia ketiak buka luas sebenarnya. Dia buka buat ala kadar lah. Padan dengan perempuan, sifat perempuan dia. Itu je ini hujahnya. Yang ni tuan-tuan, sebab apa berlakunya ada lelaki perempuan ni, itu pandangan-pandangan. Jadi letak dalam hadis sahih memang tak ada wujudnya perbezaan lelaki perempuan. Ustaz pasal apa ustaz ni kata lagu ni, ustaz ni kata lagu ni, memang di situ tak ada diikat lelaki perempuan berbeza. Kita faham tak? Kita belajar ni kita tahu, oh punya yang nak buat ada beza tu, oh ni pandangan-pandangan. Tapi bila tengok balik yang kuatnya lelaki perempuan tak ada beza. Keberangkatan bahwa sujud wanita adalah dengan menghimpitkan kedua tangan dan meletakkannya di bawah dada. Padahal hadis yang menceritakan hal ini adalah hadis lemah yang tidak bisa dijadikan dalil. Memang ada jumpa hadis tapi hadis lemah, bahkan tak boleh jadi dalil. Bila lemah tak boleh jadi dalil tuan, untuk berhujah tuan. Bagaimana yang telah digunakan pada pembahasan sebelumnya
Okey, ini tentang sujud. Tuan faham no? Bila kita semayang, dahi hidung mesti kena lantai. Tapak tangan tadi ke arah kiblat. Kaki jangan begitu angkat. Semua 7 ni mesti kena lantai. Okey, tajuk kita hari ni tuan-tuan, iaitu bulan Syaban secara umumnya adalah bulan mulia. Kita hari ni Mei 15 Syaban ni ada mai separuh dah. Hari itu baru Syaban Ustaz, PKP 18 bulan 3 2020 kita mula PKP. Allah pun dah 28 pula Mac. Set habis tahun lebih tuan-tuan. Hari itu baru puasa Ramadan PKP. Ni nak puasa pula dah. Jadi mudah cepatnya masa berlalu tuan-tuan. Okey tuan-tuan, nisfu Syaban adalah peringatan pada 15 Syaban. Hari ni tuan, kebetulan pula tajuk kita ni kena hari ni. Hari ini juga dikenali sebagai Lailatul Bara'ah, malam Bara'ah, malam keberkatan. Lailatul Nis min Syaban, dunia Arab pun sebut. Kemudian Afghanistan, Bangladesh, Pakistan, Iran, India ni banyak tempat-tempat yang diorang buat benda ni tuan. Dia berkata nama apa? Malam pengampunan dosa, malam berdoa, malam pembebasan. Jadi banyak tempat tuan-tuan yang dibuat benda-benda ni tuan. Kita tunjuk balik apa yang Nabi kata, apa Allah kata, apakah hujah tentang Syaban dan juga nisfu Syaban ni. Pertama sekali tuan-tuan, kita tengok balik adakah dalil tentang nisfu Syaban ni ataupun Syaban tu sendiri. Okey, amalan diangkat setahun sekali. Rupanya ada satu dalil Nabi sebut tuan-tuan. Bulan Syaban, bulan antara Rejab dan Ramadan. Syaban ni tuan-tuan duduk tengah-tengah. Itu ni Rejab, nanti nak jumpa Ramadan. Bulan ni ramai orang lupa. Sebab apa tuan-tuan? Bila duduk Syaban, kita nak jumpa Ramadan. 15 Ramadan Syaban dah. Tak beli lagi ikan kering, tak beli lagi telur itik masin, nak makan sahur nanti ni. Nak sambut Ramadan ni. Tak beli ni, tak beli ni, nak buat ni, nak buat ni. Nampak? Dia kalut nak sambut Ramadan. Terlupa kata Syaban pun ada keistimewaan dia. Sebab apa Nabi kata lagi? Bulan tersebut adalah bulan dinaikkan pelbagai amalan kepada Allah. Rupanya bulan Syaban ni antara bulan yang mana paling banyak amalan soleh kita diangkat jumpa Allah. Jadi sebab tu Rabb semesta alam, Tuhan sekalian alam. Oleh kerana itu aku amatlah suka untuk berpuasa ketika amalanku dinaikkan. Bila nak puasa ni? Sepanjang Syaban Nabi suka puasa. Bukan kata hari ni saja ni, kata nisfu Syaban ni. Tak, sepanjang Syaban tu boleh kita puasa ikut sunnah Nabi. Sebab apa? Pada bulan Syaban ni banyak amal soleh diangkat jumpa Allah. Jadi cerita dia, dalam setahun ada 12 bulan. Satu bulan Syaban ni antara bulan yang banyak amal soleh diangkat. Sebab tu Nabi suka dia berpuasa ketika diangkat amal soleh. Hadis An-Nasa'i, walaupun hadis ini hasan, dia tak kuat, tapi dia dikuatkan lagi dengan dalil yang kedua ni, hadis Muslim. Sebab tu jadi kita boleh ambil dalam dalil ini. Amalan manusia dihadapkan pada setiap minggunya 2 kali. Rupanya tadi setahun sekali, 1 bulan. Tapi dalam setiap minggu pula ada 2 hari. Dalam seminggu amalan kita diangkat jumpa Allah. Bila tuan-tuan? Isnin dan Khamis, 2 hari. Setiap hamba yang beriman akan diampuni kecuali hamba yang mempunyai permusuhan dengan sesama mereka. Cerita dia tuan-tuan, amal soleh kita ni seminggu 2 hari diangkat. Tapi tak diangkat pula siapa yang nak bergaduh. Adik-beradik, sahabat handai, jiran tetangga, kawan-kawan, sebagainya, sahabat handai sebagainya. Jadi kalau bergaduh saja sesama mereka tak diangkat amal soleh mereka ni. Sama dia tuan-tuan, Nabi kata lagi, tinggalkanlah mereka sampai keduanya berdamai. Ceritanya tuan-tuan, kita orang ni semayang, puasa, zakat, haji, bagus, pi umrah, pi sebagainya, sedekah sini, wakaf sana, wakaf sini. Tiba-tiba bergaduh dengan kawan kita, adik-beradik kita. Apa jadi? Amal soleh kita tu berkata Allah tak terima, tak diangkat jumpa Allah. Macam kita lah, ada sehari simpan RM1, cukup sebulan RM100 kata, buh kat bank, sebulan pergi kat bank, cukup setahun 12 bulan pergi cek duit kat bank. Awak penyata kosong. Mungkin saya duk main buh setiap bulan je ni. Kemudian tu dunia kan. Akhirnya nanti, ya Allah, mana pahala aku dulu ni? Puasa, semayang, zakat apa semua ni? Cek-cek balik, bukan kata tak diterima. Benda tu ada, tapi tak diangkat. Bahasa kita apa? Tak diaudit kan? Tak dikira. Audit kan? Jadi, macam mana nak pergi kira? Tinggalkan dahlah dahulu mereka sampai berdamai. Lagi tak berdamai, tak berkawan balik, tak bertegak sabar, lagi itulah amal soleh tak diangkat. Audit kan? Kita semayang bagus dah, puasa bagus dah, ibadah bagus dah. Tiba-tiba dengan jiran sebelah
Kih apa? Kih tanah. Dia buat pagar terlebih 1 meter masuk tanah kita. Sampai ke sudah kita ada bergaduh sampai hari ni 20 tahun dah. Tak tegur siapa. Jangan tuan. Pi minta maaf tuan, pi tegur. Kalau dia tak minta maaf, kita dengan dia kita dah usaha dah untuk silaturahim. Tapi dia tak mau juga, nak bergaduh juga. Itu dia dengan Allah tuan. Kita ni kita kena mula silaturahim. Walaupun dia yang mula ustaz, bukan saya, dia cari pasal. Nak tunggu dia minta maaf pakai doa tuan. Sebab apa? Kita takut ni amalan soleh kita ni tak diangkat jumpa Allah. Kih apa? Kih kita bergaduh dengan dia tuan. Okey, dalil palsu. Rupanya ada dalil palsu tentang bulan Syaban, Rejab dan juga Ramadan ni. Rejab bulan Allah, Syaban bulanku, Ramadan bulan umatku. Ini adalah hadis palsu yang direka oleh Ibnu Jahdam. Rupanya tuan, ayat ni banyak orang sebut dalam TV lah, radio lah, dalam artikel lah, macam-macam lah. Kita pun sendiri disebut kadang-kadang ni. Rupanya bukan daripada Nabi tuan. Rejab bulan Allah, Syaban bulanku, Ramadan bulan umatku. Yang ni tuan, hadis ni hadis palsu. Yang mana nama dia Ibnu Jahdam ialah Ali bin Abdullah bin Jahdam Al-Zahid. Kalau kita kata ni Nabi kata ni, jangan. Kalau kata lagu tu kita berdusta atas nama Nabi. Kalau saja kata-kata saja, ya gagah lagi. Tapi kalau kata ni Nabi kata, jangan. Sebab mesti ada dalil, mesti ada hujah yang kata Nabi kata yang sahih. Okey, dalil yang kedua, ni pun sama juga dhaif jidan yang sangat-sangat lemah. Dari Aisyah radhiyallahu dia berkata, pada suatu malam saya keluar, Rasulullah SAW lalu saya keluar, ternyata baginda berada di Baqi'. Lalu Rasulullah SAW bersabda, satu malam Aisyah ni kehilangan Nabi. Tengah duduk lena tu dia bangkit, Nabi tak ada, tempat tidur dia. Dia cari Nabi. Kemudian dia jumpa Nabi berada di kubur Baqi'. Masjid Nabi sebelah kiri tu rumah Aisyah. Langkah saja masuk rumah Aisyah. Kemudian tepi tu pula ada kubur Baqi'. Jadi Aisyah tu sebab tu bila kita perasan pergi buat umrah, Masjid Nabi sebelah kiri tu makam Nabi. Sebab Nabi meninggal di rumah Aisyah. Dalilnya siapa yang Nabi yang meninggal ni, dia kena simpan tak mana yang dia meninggal. Jadi di situ rumah Aisyah, di situlah kubur Nabi kan. Jadi di sebelah kiri tu pula ada kuburan Baqi', kubur sahabat-sahabat Nabi. Jadi pada malam itu Nabi berada di Baqi', duk pergi muhasabah tengok kubur di Baqi' kan. Tu dalil kata kita ziarah kubur ni boleh tengok apa, boleh ziarah pagi, petang, siang, malam. Malam pun boleh tuan. Pagi pun boleh, tengah hari pun boleh, bila-bila masa pun boleh. Tapi kita pula tak pernah pergi pun tu. Hari raya baru pergi. Terbalik. Sepatutnya hari-hari pergi kubur pun tak apa tuan, tak ada masalah. Bahkan ingat mati itu sunnah Nabi. Dan pergi kubur pula kena buang kasut, tanggal kasut. Nabi kata apa? Bila jalan di kubur, tanggalkan selipar kalian, kasut kalian. Jalan atas kubur ni baru jangan pakai kasut kan. Kita pula ke kubur kita kan, nak pergi langkah, khabar ni kan, nak pergi pula duri keman banyak ni. Sebab apa? Punca dia setahun sekali baru menyumput. Sebab apa? Hari raya je. Kalau betul sunnah Nabi, hari-hari kan, seminggu sekali bersih, sebulan sekali bersih. Sebab kubur lah rumah kita kan. Duduk kat dunia ni 60-70. Rumah betul kita alam kubur tu. Bila lagi tak kiamat, duduklah kat situ tuan. Sepatutnya kubur kita ni bersih kan. Tapi tak, kita kubur ni hari raya baru bersih. Terbalik. Ikut sunnah Nabi, clear semua kan. Dan bila dia lagu tu, Nabi tanya Aisyah, apakah kamu takut pada Allah dan Rasul meninggalmu? Wahai Aisyah, takut apa ni? Aku Nabi dan Allah ni melindungi engkau. Aisyah menjawab, ya Rasulullah, saya mengira engkau mendatangi sebagai isterimu yang lain. Dia Aisyah kata, Nabi tak ada melantu, pergi rumah isteri yang lain kot. Disangka lagu tu tuan. Baginda bersabda lagi, sesungguhnya pada malam nisfu Syaban Allah turun ke langit dunia, lalu mengampuni lebih banyak dosa daripada banyaknya bulu kambing Bani Ka'ab. Bani Ka'ab ni antara bani tempat orang Arab ni, dia ada banyak kabilah-kabilah. Bani Ka'ab ni dia belah anjing banyak-banyak. Kalau anjing apa tu kambing tu banyak bulu, manusia kita dosa banyak mana pun Allah akan ampun dan ini dalil dia. Tapi bila cek balik hadis riwayat Ahmad, Imam Tirmizi, dhaif jidan, sangat lemah, sangat lemah dan dhaif lemah, jidan tu sangat lemah. Tak boleh jadikan hujah. Ini yang kita tengok, ada nisfu Syaban sebagainya. Jadi dari ini tak boleh jadikan hujah. Ada tak dari sahih? Ada. Nisfu Syaban ni apakah dari sahih yang Nabi kata?
Hadis yang boleh dipegang dalam masalah nisfu Sya'ban ialah Allah melihat kepada hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Bila malam ni, tuan. Jadi maka dia ampuni semua hamba-hambanya kecuali musyrik. Jadi kalau kita dosa, tuan, Allah ampun dosa kita. Kecuali orang yang berbuat musyrik, orang yang buat syirik pada Allah. Ketika mereka jumpa Tok Bomo, Tok Pawang, sebagainya benda-benda tahyul, benda syirik ni, yang tu kalau ada, Allah tak ampun. Kalau dosa-dosa lain, Allah ampun. Dan juga orang yang bermusuh, kalau kita bergaduh dengan jiran kita, adik-beradik, sahabat andai, orang lagu ni, Allah tak ampun. Kalau ada, tuan, kita minta maaf, siap, tuan. Hadis riwayat Ibn Hibban, Al-Bazzar dan lainnya. Nampak? Albani mensahihkan hadis ini. Ada tak dalil? Ada. Apa dia? Allah turun, Allah melihat hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Siapa yang ada dosa ni, Allah akan ampun semuanya, kecuali dosa syirik, dan juga kecuali dosa orang yang bergaduh, tuan. Cuma boleh tengok balik, tuan-tuan, apa nak buat. Jadi Nabi tak habaq pun kata nak kena buat apa. Nak kena baca surah apa, nak kena salawat berapa kali, nak kena solat hajat ke apa ke, tak dinyata dengan jelas. Bahkan Dr. Yusuf Kadawi pula kata solat nisfu Sya'ban ni tidak pernah diriwayatkan daripada Nabi SAW dan para sahabat. Nabi pun tak pernah buat, sahabat pun tak pernah buat, bahawa berhimpun dalam masjid menghidupkan malam nisfu Sya'ban, membaca doa tertentu, solat tertentu, seperti orang kita duk buat lah ni banyak. Jadi cerita, tuan-tuan, apa malah nak buat, terpulang pada tuan-tuan. Nak semayang, sekali lagi balik nak buat tahajud banyak rakaat, silakan. Nak sedekah banyak hari ni, silakan. Nak puasa di siang hari, silakan. Nak baca apa-apa ke, nak buat apa ke, terpulang, tuan-tuan. Hak peribadi. Sebab Nabi tak khususkan. Main-main masjid kita ni, malam ni Sya'ban ni kita akan baca Yasin 5 kali. Yang kata 5 kali itu siapa kata? Yang pilih surah Yasin ke pasal apa? Surah ada 114 buah surah. Pasal beribu surah Yasin. Kita tanya. Sebab Nabi tak habaq pun. Ish, tak puas malam ni, tak ada pergi join pergi masjid aku. Siapa kata tak puas tu? Pasal apa nak kata kena pergi masjid baru puas? Apa kena baca setentu? Itu cerita, tuan-tuan. Kita bukan nak larang buat ibadah, buatlah untuk ibadah. Tapi mesti ikut contoh Nabi. Mereka ni pantang sebut saja, semua tak boleh. Game kalau pelih game mana duk pergi download karaoke tu, pergi tangkap mereka lah. Kami nak ibadah ni. Kan kita kata lagu tu. Tak, tuan-tuan, mereka buat dosa maksiat, dosa besar. Itu apa tu, ancaman dia dosa besar. Tu kita buat kebaikan ibadah ni, Nabi habaq pula, kalau aku tak buat, api neraka tempat dia. Beza, tuan. Mereka dosa besar. Kalau dia minta ampun, Allah ampun. Kita ni dia buat, tu rasa macam betul dah. Sampai kesudah 10 tahun, 20 tahun, buat lama dah. Tapi kita tak tahu rupanya di situ tak clear rupanya. Lebih bahaya lagi daripada kita buat maksiat, tuan. Yang ni lebih iblis syaitan marah, tuan. Dia suka. Sana dah tahu maksiat, ni candu. Dua rasa bagus dah. Rupanya tak sama macam mana Nabi bawa, tuan. Tapi kita nak marah orang kat luar pun tak boleh juga. Sebab mereka pun kena yang tu. Dia buat. Kita yang tahu ni rupanya tak clear. Kena abang elok lah. Yang itu dia kata hampa ni tak betul, hampa ni salah. Sembang elok. Kita pun alhamdulillah kita tahu yang kebaikan ni, tuan. Jadi, tuan, cerita dia balik pada hadis sahih, sumber yang sahih. Jadi pada nisfu Sya'ban ni umum. Apa nak buat? Terpulang pada tuan-tuan. Nak baca Yasin ke, surah apa ke, hak peribadi. Jangan dulu kata main masjid kami nak baca surah ni. Apa dia? Sekali lagi lepas Aisyah nak buat tahajud pula, nak buat witir pula, nak buat ni pula, nak susun pula. Jangan. Jadi terpulang pada hak tuan-tuan sendiri. Apa yang tuan nak buat, silakan. Tak dinyatakan dengan khusus benda itu. Kita tak mau mengkhususkan benda yang tak ada, tuan. Okey, puasa Sya'ban. Apa dalil dia? Dari Usamah bin Zaid, beliau berkata, katakanlah wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihatmu berpuasa selama sebulan. Dari bulan-bulannya sering bulan Sya'ban. Nabi ni bila bulan Sya'ban, Nabi puasa banyak, tuan. Apa dalilnya? Bulan Sya'ban adalah bulan di mana manusia lalai di antara Rejab dan juga Ramadan. Bulan tersebut adalah bulan dinaikkan pelbagai amalan kepada Allah, Rabb semesta alam. Oleh kerana itu, aku amalah suka untuk berpuasa ketika amalanku dinaikkan. Ustaz hari ni 15 Sya'ban ni galat tak puasa ni. Tak perlu nak kata galat, tak galat, tuan. Puasa Sya'ban ni sepanjang 1, 2, 3 sampailah 30 Sya'ban ada ni. Jadi tak kata hari ni saja nak kena puasa. Kita pula terbalik. Ni 10 Sya'ban, hari ni lah puluh puasa. Ada, tuan. Kita kena putih balik. Cuma kelebihan dia, perbanyakkan amal soleh.
Jadi start malam ni, dari tadi ni, Allah ampunkan dosa-dosa hamba-hambanya, kecuali dosa orang syirik pada Allah dan juga orang yang bergaduh. Jadi perbanyakkan amal soleh kita. Kita duk buat semayang wajib saja, lepas ni sambung beli sunat, qabliyah, ba'diyah. Duk buat witir tuan, mungkin 1 rakaat buat 3, 5 agak. Mungkin malam ni duk buat tahajud 2, 4 rakaat, 6 rakaat, kita buat banyak sikit, baca panjang sikit. Itu contoh-contoh. Bacaan muka Al-Quran kita dia baca 1 muka, 2 muka, baca 5, 6 muka, contoh. Itu ialah yang Nabi ajak kita tuan-tuan. Okey, dari yang kedua, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa sampai kami katakan beliau tak pernah berbuka. Nabi ni puasa banyak. Kemarin puasa, hari ni puasa, minggu lepas puasa, seolah-olah macam tak pernah buka puasa pula. Tu Aisyah kata. Beliau pun berbuka sampai kami katakan beliau tak pernah berpuasa. Ketika buka ni, kemarin tak puasa, minggu lepas tak puasa, hari ni tak puasa, macam tak puasa pula banyak. Jadi Nabi buat dua-dua. Rajin puasa pun dia, tak puasa banyak, Nabi tak puasa banyak pun dia. Jadi dua-dua Nabi buat. Aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah SAW berpuasa secara sempurna kecuali bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni Nabi puasa penuh. Iyalah kita pun buat juga. Kalau tak buat begitu, kena ganti pada bulan lain. Aku pun tidak pernah melihat beliau berpuasa lebih banyak daripada berpuasa di bulan Syaban. Jadi kalau rankingnya, banyak hari Nabi puasa, bulan Syaban ranking kedua. Ramadan puasa penuh sebulan. Dalam banyak-banyak bulan-bulan 1, 2, 3, Muharram, Safar semua tu, Syaban ranking kedua terbanyak. Jadi bulan lah ni, Syaban antara bulan yang Nabi rajin puasa. Jadi kita pun kena, kalau boleh kan, kita perangat balik. Dan logik lah tajuk ni pun. Sebab apa? Dalil ni. Sebab kalau kita nak puasa Ramadan, kena mula training lah kot. Tu kena nasi kandak, nasi kabu, nasi apa tiap hari tu kan. Boleh belajar puasa dah kan. Jadi sebab apa? Nak puasa Ramadan, sekali lagi semput. Dah kita mula dah. Jadi dan dalil ni ya bertepatan dengan apa yang Nabi bawa kita. Hadis Bukhari dan Muslim. Okey, dalil yang lain. Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak biasa berpuasa pada satu bulan yang lebih banyak daripada bulan Syaban. Bulan lain tak banyak, Syaban tu banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa pada bulan Syaban seluruhnya. Bulan Syaban tu dia puasa penuh seluruhnya. Bahasa seluruh ni apa yang Nabi sebut. Hadis Bukhari dan Muslim. Lafaz Muslim pula kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa pada bulan Syaban seluruhnya, namun beliau berpuasa hanya sedikit hari saja. Ustaz pening Ustaz. Tadi kata puasa penuh Syaban, tapi puasa sikit saja. Di bahasa Arab ni, kalau seluruh ni dia tak kata seluruh, semua. Contoh bilang 1, 2, 3, 4, 5, 30 kan. Kalau 28, 29 Arab kata 30 juga. So bila 1, 2, 3, 4, 5 95, 96 Arab kata apa? 100. Dikira 100 nombor yang dekat, itu Arab. Jadi kalau tulis Syaban ni pun puasa seluruhnya, bukan kata puasa 30 hari seluruh, mungkin 25, 26, 24, 23, 27 sebagainya, dia hampir dengan seluruh. Itu ulama-ulama sebut daripada dalil-dalil. Sebab orang Arab ni dia ambil hampir dia ke seluruh ni, ke semua, sedangkan taklah kata semua dia. Nota itu pun ada ditulis tuan. Azan dah? Masuk tu lah? Ada? Sebenarnya okey lah tuan. Perbanyakan puasa ganti bulan Syaban. Aku masih memiliki hutang bulan Ramadan, ni Aisyah kata. Aku tidaklah mampu mengqadakannya kecuali di bulan Syaban. Yahya, salah satu perawi hadis, mengatakan bahawa hal ini dilakukan oleh Aisyah kerana beliau sibuk menguruskan Nabi SAW di bulan-bulan lain. Hadis Bukhari dan Muslim. Cerita dia, orang perempuan ni Aisyah ni, dia banyak puasa ganti bulan Syaban. Kita marah juga. Orang perempuan ni main bulan Syaban lah baru nak pulun. Hang mau halijah bulan lain tak mau ganti. Main dah Ramadan hari tu ni, nak jumpa Ramadan pula bulan depan ni, pulun ganti. Ada Aisyah pun buat perkara demikian. Kita pun tuan-tuan, kalau ada isteri kita yang puasa ganti dah ni, support mereka. Dan kita pun puasa sama. Sebab apa? Nabi pun banyak puasa di bulan Syaban. Yang perempuan yang puasa tu teruskan puasa ganti. Yang kita ni pun sama puasa dengan mereka sama. Dan tu sunnah Nabi ajar kita dan ya Allah alam. Dan kesimpulannya nisfu Syaban ni dia perbanyakkan amal soleh. Kalau malam ni tuan-tuan, nisfu Syaban ni kita tingkatkan amal soleh kita. Nak buat apa? Terpulang pada tuan-tuan, tingkatkan amal soleh, semayang, baca Quran, zikir dan sebagainya. Mudah-mudahan amal soleh kita ni Allah terima. Sebab sebulan ini antara amalan yang banyak diangkat jumpa Allah Ta'ala.
Kita saya berhenti dekat ni. Dia nak tanya apa-apa untuk tajuk kita hari ni. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung nanti tentang Ramadan lah pula kot. Kita nak berhenti tak lama ni. Ada 2 minggu yang ada ni kita akan sambung Ramadan. Kita cuti lah sebulan. InsyaAllah tuan. Ada tuan tanya tuan. Ada masa berhenti insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.